Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat walaupun dalam bulan Ramadan kalian semua sudi nak dengarkan cerita yang Abang sampaikan, dan semua cerita ini adalah daripada pengalaman ramai orang. Dan Abang nak ucapkan terima kasih pada yang dah membeli sambal Abang. Terima kasih sangat-sangat. Jualannya semakin bagus dan Abang niatkan hasil jualan tu Abang hadiahkan kepada orang yang buat resepi ni. Untuk membantu dia dalam perubatan penyakit buah pinggang. Jadi hari ni adalah hari yang paling pendek Abang rasa Abang nak ceritakan kisah, iaitu ada dua kisah dalam satu video dan kedua-duanya agak pendek. Jadi Abang memang sengaja buat pendek kali ni. Tak adalah korang boring sangat nak dengar terlalu panjang cerita melebihi 40 minit, 30 minit. Kali ni 20 minit lebih je. Abang haraplah 25 minit, 20 minit lebih. Kalau terpanjang, Abang minta maaf sangat-sangat. Jadi tanpa membuang masa, jom Abang ceritakan kisah yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2009. Yang sampaikan kepada Abang adalah seorang budak lelaki. Namanya, dia tak nak gunakan nama sebenar. Abang gantikan dengan nama Faiz. Nama salah seorang penonton yang minta Abang gunakan nama dia. Kita guna nama orang lain. Berlaku dekat Peringgit, Melaka, negeri Abang. Masa Abang dapat cerita ni, mula-mula Abang ada perasaan nak pergi ke lokasi kejadian. Hari tu cerita orang gaji, Abang nak pergi ke lokasi kejadian. Tapi lokasi tu terletak dekat Ampang, Selangor. Jauh sangat. Yang ini memang sekangkang kera je dengan rumah Abang. Kera kangkang pun lagi besar. Maksudnya dah sangat-sangat dekat Peringgit. Abang duduk Batu Berendam yang kejadian dekat Peringgit pada tahun 2009. Faiz waktu tu belajar dekat satu kolej yang terkenal dekat Melaka. Kalau Abang sebut nama kolej ni, semua orang tahu. Tapi dalam video kali ni Abang tak nak sebut untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tak diingini berlaku di kemudian hari. Okey, jadi pada tahun 2009 tu, waktu tu dia tahun 2. Waktu 2008, masa mula-mula dia masuk kolej tu, dia pernah dengar cerita daripada senior-senior dia tentang ada satu bilik misteri dekat asrama di kawasan Peringgit. Tapi dia buat dono je, buat-buat tak tahu je, sebab dia kata mustahil bilik tu digunakan ataupun mustahil bilik tu akan diberikan kepada student. Sebabkan memang semua orang dah tahu bilik tu berhantu. Jadi dia kata dia jalani hidup tahun 1 seperti biasa. Bila dia masuk tahun 2, dia ditempatkan di asrama Peringgit tu. Waktu hari pertama dia ditempatkan dekat asrama di kawasan Peringgit, dia diberitahu dalam kawasan asrama ni ada satu bilik yang kosong. Yang beritahu ni warden tau. Jangan menggatal-gatal buka dan cuba-cuba nak buka, sebab dikatakan bilik tu memang penempatan daripada alam sebelah. Orang alam sebelah singgah dekat situ, duduk buat penempatan, buat kampung halaman dekat situ. Dalam bilik tu lah, walaupun kecil, tapi alam sebelah mungkin itu adalah satu bandar, kita pun tak tahulah kan. Jadi bila dia dapat warning lah, dia kata macam warning lah daripada warden ni, dia buat macam endah tak endah je lah. Jadi pada tahun 1 dia duduk dekat tingkat 1, nombor bilik dia 113. Kau ingat korang ingat bilik dia nombor 113. Dia dalam bilik tu ada 2 orang, dia kata. Jadi dia jalanilah hidup macam biasa. Tapi sejak dia duduk dekat bilik tu, dia ada satu benda yang agak sedikitlah mengganggu, iaitu bilik atas bilik dia selalu buat bising. Kadang-kadang tengah-tengah dia rehat-rehat petang pukul 5, pukul 6, orang atas, bilik atas ngalih-ngalihkan perabot, main guli, lah tu alihkan perabot balik, sampai dia pernah macam cakap, "Woi, senyap-senyap boleh tak kalau nak pindah?" Dia pernah cakap macam tu. Tapi bila dia cakap macam tu, benda tu senyap. Selang 2-3 minit, benda tu, bilik atas tu beralih-alih perabot, ditarik-tarik perabot. Jadi disebabkan bilik atas tu memang tiap-tiap hari duk tarik perabot, sorong perabot. Sampaikan mengikut kata Faiz, dia dah lali kat telinga dia tu bunyi orang tarik perabot, sorong perabot. Jadi bila kawan-kawan dia datang bilik dia melawat, dia orang pun dengarlah bunyi tarik sorong perabot tu. Dan kawan dia tanya siapa yang tinggal bilik atas.
Sebenarnya Faiz tak tahu siapa yang tinggal bilik atas, tapi dia main belasah je. Dia kata senior tahun 3, dia kata, yang duduk bilik atas ni suka sangat pindah-pindah. Lepas tu okeylah, tak apalah, kau sambil borak-borak, kawan dia pun dengarlah benda tu terserit, tertolak perabot, ke main guli, macam ada orang jalan. Semuanya berlaku dekat dalam bilik atas. Dia orang ni buat tak tahu je. Okey, hari pun berjalan macam biasa, sampailah dekat waktu nak exam. Bila waktu nak exam, makin tengah malam, makin galak benda tu, ditarik. Ada sekali tu, kata Faiz, diorang ni waktu tu diorang tengah study bilik, dalam bilik tu ramai-ramai, lebih kurang 10 orang. Tiba-tiba dia dapat idea. Daripada 10 orang tu, salah seorang kawan dia dapat idea. Apa kata kita tengok bilik atas ni, dia faham tak, dia tahu tak yang kita ni tengah study kat bawah. Lepas tu Faiz tanya macam mana caranya. Okey, apa kata kita main ketuk-ketuk, dia balas tak ketukan kita. Jadi salah seorang daripada kawan dia tu ketuk-ketuk lah pakai penyapu punya batang penyapu tu, jolok ke atas, tok tok tok, kat situ. Jadi dia jolok tuk tuk tuk, bunyi lah kan. Lepas tu bila dah jolok 3 kali bunyi, orang bilik atas balas ketukan, tok 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 3 kali. Oh yo, dekat dalam bilik, oh bilik atas membalas. Dia orang tak tahu sebenarnya membalas tu siapa. Okeylah, tak apa. Lepas tu tengah-tengah giat study, malam esoknya ada pula grup lain datang. Katanya, aku dengar orang bilik atas suka main-main, senior bilik atas suka balas-balas kau punya ketukan. Betul ke? Dia kata, betul. Okey, kita buat ketukan lain. Ketuk pula 5 kali. Tok 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 tok. Orang atas pun balas. Tok 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 5 kali. Oh, yo, satu bilik. Wah, senior dengan kita ada connection lah, dia kata. Oh, memang tak kisahlah. Dia kata mustahil lah hantu, mustahil lah makhluk alam sebelah, sebab boleh main ketuk-ketuk sama. Okey lah. Jadi waktu peperiksaan pun berlalu macam tu saja. Jadi semua orang dalam blok tu tahu bilik atas bilik Faiz tu memang orangnya suka pindah-pindahkan perabot dan juga suka main ketuk-ketuk. Tak ada masalah lah. Okey lah. Tapi yang jadi titik mulanya pada satu hari, waktu tu kata Faiz baru habis peperiksaan. Bila dah habis peperiksaan, untuk hilangkan stres, Faiz banyak main sukan, main bola dekat padang waktu tu. Jadi dia punya main bola dia tu kadang-kadang menganjur sampai ke Zohor sampai ke Asar. Pada waktu tu dia kata memang Zohor tuang, Asar pun tuang. Maksudnya tak solat lah kan. Dia kata budak-budak college waktu tu memang solatnya senang belum, kadang solat, kadang tak. Jadi pada hari itu dia main bola pagi sampai menjejak ke Zohor. Bila Zohor tu dia pun balikkan bilik. Bila balik dekat bilik, dia tak teringat untuk solat ke apa. Dia just salin baju, dia nak tidur. Dia nak teruskan tidur. Okey. Jadi lepas dia salin baju, dia lap-lap badan, dia tak mandi ni, terus baring kat katil. Dia dengan hasrat dia nak tidur daripada lepas Zohor tu menjejak ke Maghrib. Memang dia memang bercita-cita sangat, dia kata. Okey. Lepas tu dia pun teruslah tidur. Lepas dia tidur, tiba-tiba dekat bilik atas kecoh. Macam ada orang buat kenduri mindah-mindahkan barang. Perabot ditarik, perabot ditolak, ada orang berjalan, ada orang main ketuk-ketuk. Oh, makin galak. Sampaikan perasaan Faiz rasa macam nak maki, dia kata waktu tu. Pada waktu tu dia kata dia hanya pakai boxer. Singlet tak pakai, seluar tak pakai. Boxer tu macam seluar dalam lelaki yang bentuk macam seluar pendek tu kan. Okey, dia hanya pakai tu je nak waktu tidur tu. Waktu tu dia dengar orang atas berbuat mindah-mindahkan barang, hati dia dah sakit dah. Daripada bawah dia jerit, "Woi, kau boleh tak jangan pindah barang waktu tengah hari? Orang nak tidur, faham ke tidak?" Senyap 5 minit. Dalam masa 5 minit tu tak ada orang pindah barang kat tingkat atas. Senyap, sunyi, diam. Jadi Faiz pun teruslah tidur. Tengah-tengah Faiz tidur, tiba-tiba orang bilik atas jatuhkan satu benda yang menghasilkan bunyi bergema yang kuat gila. Pung, macam tu. Waktu tu Faiz dia kata nak gugur jantung, dia terbangun, dia tercungap-cungap. Waktu tu dia marah gila. Korang hajar orang atas ni, memang korang hajar. Dia tahu aku nak tidur tengah hari. Time tu nak pindah barang, time tu nak tercempak segala macam benda.
Waktu tu dia kata dia dah tak terfikir nak pakai baju dan nak pakai seluar. Dia keluar daripada bilik, dia terus berlari naik ke bilik atas, iaitu bilik 213. Dia bilik 113 dia naik atas bilik 23. Waktu tu dia nampak bilik tu ada pintu grill, tapi grill tu tidak dimangga, dan keadaan grill tu memang nampak usang, tapi perasaan marah tu yang menyebabkan dia tak teringat grill tu dah usang. Dia pun tolak grill tu, lepas tu dia tak buka pintu sebab dia tengok pintu tu dah macam buruk lah. Pintu tu dah buruk sangat. Dia pun tak terfikir nak buka. Dia terajang pintu tu, terbuka pintu tu. Lepas pintu tu terbuka, dia turun naik suara, "Korang tahu tak aku nak tidur?" Habis aja perkataan tu, baru dia terdiam. Rupanya bilik tu kosong. Dah lah bilik tu kosong. Dia tengok dekat lantai, tikar getahnya dah terkoyak-koyak. Lepas tu langsir tu yang nampak daripada luar tu nampak macam cantik. Langsir dia dah buruk gila. Dan seluruh bilik tu ditutupi dengan habuk yang sangat tebal. Pada waktu tu barulah teringat dekat fikiran Faiz tentang pesanan warden dia. Ada satu bilik dekat asrama ni yang tidak boleh dibuka dan jangan sekali-kali buka sebab itu adalah bilik kepunyaan alam sebelah. Waktu tu Faiz rasa inilah bilik yang dimaksudkan oleh warden dia. Dan automatik dia dah ketakutan, dia tak lari. Dia cakap macam ni, "Saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak tahu awak semua duduk dekat bilik atas ni. Saya minta maaf. Kalau boleh janganlah ikut saya balik. Saya ni budak baru belajar, baru nak menuntut ilmu. Kalian semua dah duduk beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun umurnya. Saya minta maaf sangat-sangat." Itu yang Faiz cakap dalam keadaan yang sangat merendah diri. Sebab Faiz takut kalau dia meninggi diri, benda tu lagi tinggi daripada dia. Jadi dia tak nak patah ke belakang. Maksudnya dia tak nak pusing belakang, dia lari. Tak nak. Dia takut jadi macam filem-filem seram. Baru nak lari, pintu tertutup. Kau menjerit-jerit lah dalam tu kan. Dia pun ngundurkanlah badan dia ke belakang, ngundurkan. Lepas tu sampai dekat pintu, dia tarik pintu yang dah terajang tadi tu, tarik pintu sambil dia baca surah Ayatul Kursi. Bayangkan waktu tu dia tak pakai apa-apa, dia pakai boxer je sambil baca Ayatul Kursi, tutup pintu dan tutup grill. Waktu tu dia kata dia punya nak terkencing, tak tahu nak cakap. Dah tutup. Sambil tu dia berjalan, dia tak lari. Dia jalan melintasi bilik-bilik lain, turun ke tingkat 1, pergi bilik dia, sampai dekat bilik dia masih lagi baca Al-Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bogel pun bogel lah, maksudnya pakai boxer pun pakai boxer lah. Dia kata dah ketakutan sangat tu. Jadi dia pun pergilah ambil tuala, pergi bilik air, mandi, balik ke bilik balik. Lepas tu salin baju, solat Zuhur. Lepas solat Zuhur dia terdiam dekat dalam bilik tu. Dan tak lama lepas tu kawan-kawan dia datang. Kawan-kawan dia datang dengan satu tujuan, iaitu nak main ketuk-ketuk dengan orang atas katanya. Lepas tu, boleh tak Faiz? Boleh tak Faiz? Faiz diam aja. Waktu tu dia tak tahu nak cakap apa, dia tak tahu nak bagi reaksi apa. Lepas tu kawan-kawan dia pun bawa lah batang penyapu, main jolok ke atas. Tok tok tok. Lepas tu orang atas balas tok tok tok. Oh yo, ramai-ramai. Dia orang tak nak naik atas sebab dia orang takut kalau atas tu bilik senior. Kalau buat macam tu kena senior yang jenis berangin, memang patah riuk pula junior nanti. Jadi dia main ketuk-ketuk macam tu lah. Lepas tu dia orang pun masuk dalam bilik Faiz. Lepas main ketuk-ketuk, buatlah aktiviti main dam, main catur dekat dalam bilik Faiz. Faiz waktu tu dia kata dia diam aja, dia tak cakap apa pun, dia tak cakap apa. Sebab itu antara malam-malam terakhir, petang-petang terakhir sebelum dia keluar daripada bilik tu dan akan berpindah ke bilik lain. Dia biarkan kawan-kawan dia bergurau-gurau dengan orang atas. Lepas tu bila orang atas tu pindah-pindah, ni petang yang sama. Tu orang atas tu pindah-pindah ke almari. Oh, kawan-kawan dia, oh pindah kau. Kalau kau nak pindah, baik pindah ramai-ramai. Macam main-mainkan orang atas. Faiz tak cakap, senyap aja. Dan peristiwa ni menjadi penutup bila diorang di tahun akhir. Barulah Faiz beritahu cerita sebenar. Dan diorang
ada juga bercadang nak kembali semula ke asrama tu. Pada waktu tu, waktu Faiz tahun 3, asrama tu tidak lagi digunakan sebagai asrama kolej diorang. Dah dijualkan kepada orang awam. Ada yang beli. Mana tahu di antara kita ada yang terbeli rumah tu. Okey. Jadi selepas peristiwa tu, Faiz pun keluar, tamat belajar, dia tak pernah balik ke Melaka lagi, dan dia sekarang kalau tak silap abang duduk kat Pahang, dan dia kata bilik tu menjadi kenangan. Dan abang ada perasaan nak pergi ke bilik tu sebab dia beritahu blok berapa, bilik nombor berapa, tingkat berapa. Tapi last abang tak jadi nak pergi sebab abang ni bukan orang yang berani. Dan abang takut kalau, yelah, kita tak tahu kan macam mana perasaan orang sebelah. Jadi janganlah kita kacau-kacau dia, dan insya-Allah dia tak kacau-kacau kita. Okey, tamat cerita yang pertama. Bagi yang dah membeli sambal abang, abang minta maaf sangat-sangat kalau sambal abang tidak dapat memuaskan hati perasaan siapa yang beli. Tapi abang berharap dan bersyukur sebab ada di antara yang dah membeli memberi komen, sama ada komen yang baik atau komen-komen penambahbaikan. Walaupun ada komen-komen yang pedas, mungkinlah ada komen-komen yang pedas, abang harap abang anggap ia sebagai ilmu sebab abang ni memanglah bukanlah orang yang pakar buat sambal. Yang kawan abang cipta sambal tu pun itu dia baru cipta tau, dia baru cipta sambal tu, jadi mungkin banyak kekurangan. Jadi abang minta maaf, tapi terima kasih sebab dah membeli video abang pula, macam abang jual video. Membeli sambal abang. Okey, jadi kita teruskan dengan cerita yang kedua. Kisah yang kedua ni berlaku dekat Muar Johor pada tahun 2012. Diceritakan kepada abang oleh seorang budak lelaki melalui email namanya Said. Okey. Said cerita pada tahun 2012, waktu tu dia masih lagi tingkatan 5, dan dia ni mempunyai rupa paras yang segak menawan lah kan. Jadi dekat sekolah tu dia kata antara yang popular lah dekat sekolah tu. Ramai gila awet-awet yang suka kat dia, yang tersangkut dengan dia. Dan disebabkan itu dia bercita-cita nak jadi seorang playboy yang berjaya. Tak adalah. Dia bercita-cita lah untuk berkapal dengan seramai yang mungkin. Tapi akhirnya dia tak berjaya meneruskan cita-cita dia sebab hati dia sudah jatuh cinta dengan seorang budak perempuan daripada sekolah yang sama. Budak perempuan tu pula memang terkenal dalam sekolah tu antara budak perempuan yang paling cantik. Jadi ejaz punya ejaz, akhirnya Said dapatlah berkapal dengan budak perempuan tu. Budak perempuan tu pula duduk dekat kampung yang agak jauh daripada kampung Said. Tapi yang jadi tak seronoknya adalah nak masuk kampung budak perempuan tu kena lalu kubur Islam dan juga kubur Cina, dan melalui jambatan. Abang terbalik, mula-mula kena lalu jambatan, lepas tu kena lalu kubur Cina dengan kubur India, baru sampai kubur India lah, kubur Cina dengan kubur Melayu, baru sampai kampung budak perempuan tu. Tapi dia kata semangat seorang playboy sejati kan. Jadi tak ada masalah dia nak jemput, nak hantar balik sekolah, nak jemput pagi-pagi, nak pergi sekolah sama-sama, tak ada masalah. Demi cinta kekasih ni, dia punya pasal ni, demi cinta nak membuktikan. Tapi dia kata semuanya diuji bila satu hari dia keluar dengan makwa dia pergi jalan-jalan dekat Bandar Muar. Pada waktu tu dia kata ada pesta dekat Muar. Jadi disebabkan pesta tu terlalulah meriah sangat sampai dia lupa masa bergerak. Sampaikan pada waktu tu masa bergerak sampai dah nak dekat maghrib baru dia tersedar yang dia perlu hantar makwa dia balik. Okey. Jadi ada satu benda yang tertinggal, abang nak cerita sikit. Dekat kampung makwa dia ni ada jambatan kan. Dan jambatan tu memang selalu digunakan oleh seorang ahli perubatan Islam untuk membuang benda-benda. Contohnya, ahli perubatan Islam tu dia selalu keluarkan saka daripada badan orang, dia selalu keluarkan guna-guna daripada badan orang, dan saka atau guna-guna tu akan diletakkan dekat dalam bekas atau upih dan akan dihanyutkan di jambatan itu, yang jambatan tempat masuk rumah budak perempuan tu.
Okey. Jadi itu abang tertinggal tadi. Okey, kita lanjut cerita. Jadi Faiz pun Faiz pula Said. Jadi Said pun bila dah tengok dah nak maghrib, dia ajaklah makwa dia balik. Jumlah kita balik, dia kata takut dah termalam sangat sebab waktu tu dia baru teringat tentang kes jambatan tu. Okey. Dan waktu tu juga pernah heboh beberapa ketika sebelum tu dekat jambatan tu memang ramai yang pernah jumpa gula-gula. Jadi siapa-siapa yang tak tahu gula-gula bolehlah tengok video-video abang yang lepas, tak berani abang cakap. Okey, jadi ramailah yang pernah jumpa gula-gula dekat jambatan tu. Jadi untuk mengelakkan dia terjumpa dengan gula-gula, jadi Said pun cakap dengan makwa dia, jumlah kita balik awal. Jadi dia orang pun naik motor balik sampailah dekat kampung perempuan tu. Bila nak masuk ke perkampungan perempuan tu, waktu tu dah pukul 7.30 dan nak ke maghrib dah. Sangat-sangat dah nak maghrib. Jadi dia cepat-cepatlah bawa motor sampai ke rumah makwa dia. Bila sampai ke rumah makwa dia, dia turunkan makwa dia, dia salam cium makwa dia. Maksudnya dia say goodbye makwa dia. Dia teruslah keluar daripada kampung tu. Bila nak keluar pada kampung tu, dia tak boleh nak bawa laju-laju sebab kampung tu hanya ada satu je jalan masuk. Itulah jalannya. Jadi dia bawa lah berhati-hati sebab waktu tu dah memang nak dekat pukul 8. Dia kata maghrib pun tuang lah, dia kata kan. Dan nak dekat pukul 8 ni matahari dah tak berapa nak nampak. Okey. Dia bawa lah slow-slow. Perasaan ni macam ada yang tak kena tau. Dia rasa macam ada benda yang akan dia nampak tapi dia tak tahu apa. Cuma dia yakin benda tu dia akan nampak di kawasan depan kawasan perkuburan tu. Tak apalah, dia bawa slow-slow. Dia kata dia tak nak tengok kanan, tak nak tengok kiri, dia fokus kat depan. Tengah-tengah dia bawa tu, tiba-tiba dia dengar daripada belakang ada motor nak motong dia. Jadi dia pun bagi laluan dia ke kiri sikit, jadi biarlah motor tu potong. Waktu motor tu potong, dia tak perasan tau. Motor tu potong, dia kata tak laju, slow, tapi agak laju sikit daripada motor dia lah, sebab dah memotong kan. Jadi bila motor tu potong, dia punya kepala waktu tu dia nunduk ke bawah sebab dia takutlah dia punya tayar termasuk dekat dalam, keluar daripada jalan. Tapi lepas habis motor tu potong, dia pun angkat muka. Korang tahu dia nampak apa? Dekat belakang motor tu ada gula-gula berdiri tegak gila berdiri dekat belakang motor tu, seolah-olah membonceng motor tu. Waktu tu dia terbrek motor, belum sampai kawasan kubur tau lagi ni. Terbrek motor, dah terdiam, dah tertengok benda Allah tu. Waktu tu dia kata astaghfirullahalazim, dia dah ketakutan yang teramat sangat. Dia kata waktu tu macam nak terkencing, hasrat hati dia nak patah balik tidur rumah makwa. Tapi kalau dia buat macam tu teruk sangat bunyinya, nanti makwa dia cakap alah kecut ni. Tak nak cakap macam tu kan. Jadi dia pun tengok benda tu berlalu, pergi menjauh sampai hujung jalan, sampai dekat selekoh, hilang. Motor tu bukan hilang lah, maksud tu masuk selekoh lah. Waktu tu dia kata, ya Allah, apa benda yang dia nampak ni? Depan tu kubur tau. Lepas tu ada jambatan. Dekat jambatan tu yang orang selalu dengar cerita. Jadi dia pun kuat kalau semangat. Dia terus baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun lalu kat kawasan kubur tu. Lepas tu dia teruskan perjalanan lalu dekat kawasan jambatan. Dia perasan dekat jambatan tu gula-gula tunggu dia. Tapi dia tak angkat muka. Dia tunduk je bawah sambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia teruskan perjalanan sampai hujung jalan. Dan bila dah sampai dekat jalan besar, apalagi dia pecut 180 km sejam dan akhirnya sampai rumah. Besoknya demam, standard cerita Melayu. Lepas balik tu dia ternampak benda demam. Bukan apa, kadang-kadang kita ni, kadang-kadang kita bukannya orang yang berani sangat. Macam abang lah kan, pernah beberapa kali terserempak demam juga lepas tu. Walaupun kita bukan planning nak demam, tapi demam juga. Jadi itu adalah cerita yang kedua. Hari ni abang sampaikan cerita pendek je, 2 cerita. Bukannya abang tak nak sampaikan panjang, 3 cerita. Sebab abang rasa macam terlalu panjang. Kadang-kadang abang kesian sebenarnya pada penonton-penonton kalian semua yang nak dengar abang berceloteh panjang sangat. Sebab ni kan bulan Ramadan kan. Kalau bulan Ramadan, kalau eloknya kita mengaji-ngaji. Tapi cerita yang abang sampaikan ni ada iktibar juga. Kisah yang pertama iktibarnya adalah walaupun kita berlainan alam,
tapi kita perlu menghormati mereka, dan bila kita menghormati mereka, mereka akan menghormati kita. Diorang juga, makhluk alam sebelah juga adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Dan dalam cerita yang kedua, moral of the story, kalau nak berdating macam tu, lebih baik kahwin. Jadi kalau kahwin, senanglah, lebih halal lah hubungan tu. Tapi pada waktu tu kan Syed masih lagi terkata 5 kan. Tapi bagi anak-anak yang masih bersekolah, kalau boleh nak bercinta tu tak payahlah bercinta dulu, lepas sekolah nanti baru bercinta. Sebab bercinta waktu sekolah selalunya tidak berakhir ke jenjang pelamin. Bila habis sekolah, pelamin pun anganku musnah. Jadi itulah cerita untuk kali ini. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.